Kalau ikut deskripsi dia tu 5G lah, 5G. Ini 5G tu. Macam mana wallahu alam lah. Asyik loading ni tadi. Jadi saya try guna hotspot ni. Harap-harap boleh lah. Baik. Jadi kembali pada tajuk perbincangan kita, iaitu berwirid lepas solat ini. Pertama, kita perlu faham bahawa ia adalah sunnah. Sebab ada juga yang berlaku pertikaian itu memang bid'ah. Memang tak berlaku di zaman Nabi SAW, cuma kita mengikut kepada fatwa para alim ulama bahawa bid'ah perkara baharu ini hanya haram kalau bercanggah dengan syarak. Contohnya sambutan Maulidur Rasul SAW itu memang bid'ah. Mana ada zaman Nabi SAW sambutan Maulidur Rasul? Benda itu baru, ya. Bahkan dicatatkan bahawa awal-awal tokoh yang melaksanakan adalah raja negeri Irbil yang mengadakan jamuan sempena Maulidur Rasul. Cuma para ulama kita majoritinya membenarkan kerana mereka dapati sambutan itu selari dengan syarak. Ceramah Maulidur Rasul termasuk dalam tausiah, ya, tazkirah. Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Bagilah tazkirah, bagilah peringatan, kerana peringatan itu memberi manfaat kepada orang mukmin. Kemudian kalau jamuan makan itu juga termasuk sunnah. Ya, memang jamuan makan sebelum Maulidur Rasul itu perkara baru. Tetapi kan jamuan makan ini adalah satu sunnah yang umum. Maknanya bila Nabi SAW bersabda, afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam. Hendaklah kamu sebarkan salam, hendaklah kamu jamu makan, dan hendaklah kamu menunaikan solat pada waktu malam ketika orang sedang tidur, yakni solat tahajud. Maka jamu makan itu disuruh secara umum. Boleh kita jamu makan misalnya kerana bersyukur naik pangkat. Boleh kita jamu makan kerana masuk rumah baru. Boleh kita jamu makan kerana first gaji misalnya. Atau saja kita nak jamu makan, tak ada apa sebab. Jom saya belanja makan, ada apa? Tak ada apa saja nak belanja, pun boleh. Boleh kita jamu makan sempena hari jadi kita sendiri. Boleh kita buat jamuan makan sempena mengingati hari jadi isteri kita. Tiba-tiba kita buat jamuan makan kerana mengingati hari kelahiran Nabi SAW, haram masuk neraka. Tidak demikian. Demikian selawat, kasidah dan sebagainya. Jadi, kalau sambutan Maulidur Rasul diakui perkara itu baharu, yakni bid'ah, tapi dikelaskan sebagai perkara baharu yang tidak bercanggah dengan syarak, atau disebut istilahnya bid'ah hasanah. Tetapi kalau sampai membid'ahkan berwirid, itu memang teruk. Kerana berwirid bukan bid'ah. Berwirid ni sunnah. Dilakukan oleh Nabi SAW dan dianjurkan oleh baginda. Sebab sunnah ini, apa yang Nabi SAW buat, sunnah. Apa yang Nabi SAW cakap juga sunnah. Dan bahkan yang orang lain buat dan orang lain cakap, tetapi diiktiraf oleh Nabi SAW, itu juga adalah sunnah. Jadi kalau orang tu sampai kata, wirid lepas salat tu bid'ah, tu teruk sangat. Kalau dia kata, sambut maulid tu bid'ah, tu masih ada wajah lagi. Masih ada part tu dia betul. Mana bid'ah lah, benda baru. Tapi kalau dia kata, wirid bid'ah memang salah. Misalnya kita lihat di muka 164 hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada Sauban radhiyallahu anhu, beliau berkata, yang maksudnya apabila selesai mengerjakan solat, Rasulullah SAW membaca istighfar 3 kali atau beristighfar, bukan membaca sebenarnya, istighfar 3 kali dengan menyebut astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Jadi lepas solat tu kita istighfar tu sunnah. Kita ikut perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Jadi ini adalah sunnah. Dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain, Nabi SAW menganjurkan wirid lepas solat. Dalam riwayat ni tidak diceritakan Nabi SAW buat, tapi diceritakan Nabi SAW menganjurkan. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Abu Dzar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah,
Dhahaba ashabud duthuri bil ujur. Jadi ini perasaan cemburu yang baik ya. Ada cemburu yang dikatakan hasad dengki, itu tak bagus. Itu sifat mazmumah. Orang itu dia tak suka lihat orang lain dapat nikmat. Dia nak nikmat tu hilang. Kalau dilihat jiran dia kaya, dia nak jiran dia bankrupt. Kalau dia nampak kawan dia tu bahagia rumah tangga, dia nak supaya bercerai-berai. Kalau dia nampak orang tu sihat, dia nak orang tu sakit. Ya, itu hasad dengki yang terkeji. Tetapi yang di sini disebut dalam istilahnya sebagai ghibtah. Mereka cemburu nak buat sebagaimana orang lain buat, tapi tidak mengharapkan orang itu hilang. Jadi di sini orang-orang yang tidak ada harta di kalangan sahabat Nabi radhiyallahu anhu merasa cemburu dengan kebaikan, kebajikan yang dilakukan oleh orang-orang yang hartawan. Jadi kata Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, ya, masyhur beliau ni antara sahabat Nabi yang miskin. Jadi beliau mengadu, wahai Rasulullah, orang-orang kaya ni mereka bolot pahala-pahala semua. Jadi orang-orang kaya ni mereka lah yang untung dapat pahala. Kenapa? Yusalluna kama nusalli. Mereka sembahyang sama saja seperti kami sembahyang. Wa yasumuna kama nasumu. Mereka berpuasa pun tak ada beza dengan kami puasa, sama. Walahum fudulu amwalin yatasaddaquna biha wa laysa lana malun natasaddaqu bihi. Masalahnya mereka ada harta lebih. Dengan harta yang lebih itulah mereka bersedekah, sedangkan kami tidak ada harta yang kami nak bersedekah. Orang miskin. Ya, jangan nak bersedekah, kadang-kadang untuk keperluan diri sendiri pun tak cukup. Jadi kat situ rasa cemburu, ya, dengan kelebihan orang yang berharta, selain dapat pahala solat dan puasa yang tu sama saja, kaya miskin, dapat pula pahala bersedekah, itu hanya yang kaya sahaja. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Dzar. Lalu Nabi SAW bertanya kepada Sayyidina Abu Dzar, wahai Abu Dzar, ala u'allimuka kalimatin. Tak mahukah kamu saya mengajarkan kepada kamu tu beberapa kalimat. Tudriku bihinna man sabaqaka wa la yalhaquka man khalfaka illa man akhadha bimisli amalika. Kalimat yang saya nak ajar ni, kalau kamu nak, dengan kalimat ini kamu dapat mengejar orang yang telah mendahului kamu. Walaupun kamu rasa orang-orang kaya ni dah terkehadapan dari segi pahala, kalau kamu baca kalimat ni, kamu boleh sama seperti mereka. Dan tidak akan dapat mengejar kamu orang yang di belakang kamu. Punya besar pahala ni, orang lain akan ketinggalan. Kecuali kalau dia juga beramal sama seperti yang kamu amalkan. Baru dia boleh kejar. Jadi tentulah Sayyidina Abu Dzar menjawab, bala ya Rasulullah, pastilah saya nak tahu wahai Rasulullah. Lalu Nabi SAW mengajar wirid lepas solat ini, qala tukabbirullaha azza wa jalla dubura kulli salatin salasan wa salasina wa tahmaduhu salasan wa salasina wa tusabbihuhu salasan wa salasina wa takhtimuha bila ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kalau kamu nak pahala yang dapat kamu menghambat dengan pahala tadi, orang-orang yang telah mendahului kamu, dan tak boleh orang yang terbelakang dari kamu tu nak hambat kamu, tak akan dapat kecuali kalau mereka juga amalkan amalan yang sama, iaitu setiap selepas daripada kamu itu selesai daripada solat, dubura kulli salatin, maknanya selepas daripada solat, sebutlah kamu itu takbir 33 kali, tahmid alhamdulillah 33 kali, tasbih subhanallah 33 kali, dan kamu tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam riwayat ni tidak ada yuhyi wa yumit. Kalau yang 10 kali kita baca lepas daripada salat subuh, lepas pada salat maghrib, tu ada. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kalau yang penutup 33 tu, kalau kita nak ikut exactly macam dalam hadis, tak ada yuhyi wa yumit, cuma lahul mulku wa lahul hamd, terus
wa huwa ala kulli syai'in qadir. Natijahnya ghufirat lahu zunubuhu walau kanat misla zabadil bahri. Diampunkan bagi orang itu segala dosa-dosanya walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Jadi besar ya fadilat ini. Cuma kita perhatikan di zaman kita ni kadang-kadang imam skip yang 33 ni, tak tahu kenapa. Kadang-kadang dia terus Al-Fatihah baca doa. Ini yang masalah juga. Dahlah kawan-kawan kita sensitif. Dia kata mana ada dalil baca Fatihah lepas solat. Jadi baca Fatihah ni bila-bila masa boleh. Termasuk lepas solat. Itu tak ada masalah nak baca lepas solat. Tapi yang masalahnya Fatihah yang tidak ada warid dalil khusus lepas solat kita baca. Yang ada warid dalil khusus kita tinggal. Jadi yang 33 tu ada dalil khusus sampai diampunkan dosa sebanyak buih di lautan. Dan masalah lagi di tempat kita ni, kalau imam tinggal, makmum pun tinggal juga. Padahal lepas solat tak mesti ikut imam. Imam tinggal, imam punya masalah. Saya nak buat dah, nak kejar yang pahala Nabi ni. Tapi kadang-kadang kita macam tu. Imam pun tak 33, kita pun tak buat. Jadi seeloknya imam buatlah supaya makmum sama-sama dapat fadilat yang besar ini. Jadi jelas ya, wirid lepas solat ini adalah sunnah. Nabi SAW ada buat dan Nabi SAW ada ajar. Timbul persoalan. Yang ni dia lebih educated daripada yang pukul rata kata dia wirid lepas solat bid'ah. Ini dia orang mengaji juga. Dia kata kami tak ada masalah wirid lepas solat. Kami okey, kami tahu ada hadis-hadis. Yang kami permasalahkan adalah wirid berjemaah saja. Wirid ramai-ramai itu yang kami permasalahkan sebab itu bid'ah, yang itu tak ada dalil. Jadi ini masih lagi peringkat walaupun dia ada maklumat tapi dia tidak memahami konsep dalil umum. Dalil ada umum, ada yang khusus. Jadi dalil kita berzikir sama ada lepas solat ataupun zikir pada masa yang lain adalah dalil umum. Jadi apabila kita disuruh berzikir misalnya wazkurullaha zikran katsira, hendaklah berzikir akan Allah Taala dengan zikir yang banyak. Allah tidak tetapkan kita mesti zikir seorang-seorang dan Allah juga tidak tetapkan kita mesti zikir ramai-ramai. Yang penting zikir itu banyak. Kalau dalam hadis ni bilangan ditetapkan kita ikut. Kalau Nabi SAW dah bagi tahu lepas daripada salat subuh, lepas daripada salat maghrib, kalau siapa yang sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 10 kali akan diberikan 10 kebaikan, akan dihapuskan 10 kejahatan, akan dinaikkan 10 darajat dan akan dijadikan perisai daripada syaitan dan perkara-perkara yang tidak disukai. Maka sebut 10 lah. Tapi kalau kita nak sebut 5 je boleh tak Ustaz? Ya boleh lah. Boleh lah, dari segi hukum boleh. Maknanya kalau kita tak baca langsung pun kan boleh. Nama pun sunat. Maknanya kalau kita terus Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, imam tengok mana Tuan Haji, dah ada atas motor. Dia jenis cepat, jenis pantas. Tak berdosa. Sebab benda sunat ditinggalkan tidak berdosa. Tapi kita nak cerita ni afdal. Kerana apa? Kerana dibimbangi Nabi SAW dah kaitkan fadilat tadi dengan bilangan yang 10. Kotlah kita buat tak cukup bilangan, tak dapat fadilat, kan rugi. Contoh lagi, di dalam hadis juga Nabi SAW memberitahu siapa yang sebut Allahumma ajirni minan nar lepas daripada salat subuh 7 kali, ditakdirkan dia mati pada siang hari tersebut, dia tidak masuk neraka. Dan siapa yang sebut Allahumma ajirni minan nar 7 kali juga selepas daripada salat maghrib, ditakdirkan meninggal dunia pada malam hari tersebut, juga tidak masuk neraka. Kalau saya tanya mungkin bunyi kasar tuan-tuan nak mati bila? Dua pilihan saja. Sama ada mati siang atau mati malam. Kalau mati siang tak masuk neraka,
Kalau mati malam juga tak masuk neraka. Asbab sebut Allahumma ajirni minan nar 7 kali, maka kita bimbang kut-kut sebut 3 kali tak dapat fadilat. Bahasa guru kami, Tuan Guru Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Maki Hafizallah Ta'ala, kata beliau pintu neraka ada 7. Kut Allah tutup 3, 4 lagi tunggu, kan tak selesai. Kalau bahasa almarhum Tuan Guru Fahmi Zamzam rahimahullah taala, kata dia ibarat yang Nabi sebut tu macam kunci, kan ada gigi dia. Tak cukup gigi dia tak boleh buka pintu. Dia kena ngam, terlebih gigi pun tak boleh buka pintu, kurang gigi kunci itu pun tak boleh buka pintu. Ini bandingan-bandingan lah untuk kita faham kepentingan kita meraihkan bilangan yang telah disebut dalam hadis. Adapun zikir yang umum itu kaedahnya Allah suruh zikir banyak. Dan kedua-duanya tidak ditetapkan. Mesti zikir jamaah? Tidak. Mesti zikir seorang-seorang juga? Tidak. Maka nak zikir seorang-seorang boleh, silakan. Mungkin ada setengah orang dia lebih khusyuk kalau dia zikir seorang-seorang. Ya silakan. Dan ramai orang lebih cergas kalau zikir ramai-ramai. Kalau zikir seorang-seorang tu kadang kepala ada, ekor tak ada. Subhanallah. Subhanallah. Berapa kali dah aku ni? Hanyut. Tapi kalau ramai-ramai itu semangat. Subhanallah, 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 subhanallah. Tapi ada kelonggaran. Boleh saja zikir ramai-ramai, boleh saja zikir seorang-seorang. Jadi kalau sampai membid'ah sesatkan zikir ramai-ramai, itu salah faham cara berinteraksi dengan dalil umum. Baik. Seterusnya, antara perkara yang dibid'ahkan padahal ia sunnah adalah zikir nyaring selepas solat. Bahkan ada kawan saya pensyarah UAE, Masya Allah orangnya hebat, ada PhD, jadi konsultan syariah di sana sini, pun kena marah dengan makmum sebab zikir kuat lepas solat. Dia kata, saya ingat doktor ni alim, rupanya buat benda bid'ah. Jadi terkejutlah dia. Sebab zikir nyaring itu sunnah yang sahihah lagi sarihah. Sahih maknanya dari segi dalilnya tu, hadisnya tu sahih. Sarih maknanya dia menunjuk kepada makna yang jelas, tidak ada ragu-ragu. Kadang-kadang hadis tu sahih, tapi maknanya tak jelas. Bila makna tak jelas, ulama ni faham macam ini, ulama seorang lagi faham macam lain. Khilaf. Contoh la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak baca Fatihah. Tak ada salat tu menafikan sah salat ke, menafikan kesempurnaan salat. Sebab kadang-kadang nafi ni maknanya tak sempurna. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman seseorang kamu sehinggalah dia kasih buat saudaranya sama seperti yang dikasih buat diri dia sendiri. Kalau kita maknakan dengan tidak beriman, ramailah yang kafir. Bukan senang kita nak kasih pada orang lain sama macam kita kasih buat diri kita sendiri. Rata-rata kita lebih diri kita berbanding orang lain. Itu normal. Jadi ulama-ulama tidak memahami la yu'minu dengan makna tidak beriman. Menafikan iman tidak. Tapi menafikan kamalul iman. Menafikan kesempurnaan iman. Iman ada. Tapi masih boleh improve lah. Sehingga mana? Sehingga kita mampu kasih untuk saudara seagama kita sama macam kita kasih buat diri kita sendiri. Jadi ada ulama faham tidak ada solat itu maknanya tak sah solat. Tak baca Fatihah tak sah solat. Ada ulama faham menafikan kesempurnaan. Kalau tak baca Fatihah kurang sempurna solat tu, tapi masih sah lagi. Itu hadis yang tidak soreh, tak berapa jelas makna dia. Kalau Nabi SAW sebut la tasihhus salah, senang, tak sah salat. Ataupun la tatimmus salah, tak sempurna salat. Tapi Nabi SAW hanya sebut la salata, tidak ada salat, tidak ada sah ke, tidak ada sempurna. Tapi di sini hadisnya bukan saja sahih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nak sahih macam mana lagi? Rawahu Syaikhan, dua tok syekh hadis meriwayatkan hadis ini, dan makna juga jelas. Daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan inna raf'as sauti bi zikri hina yansarifun nasu minal maktubati kana fi ahdin nabiy sallallahu alaihi wasallam.
sesungguhnya menyaringkan suara, melakukan zikir ketika mana selesai orang ramai daripada menunaikan salat fardu, itu berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kamu boleh kata bid'ah? Menyaringkan suara ketika berzikir sewaktu selesai daripada salat fardu, itu berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi, sepupu Nabi yang beritahu. Bahkan dia tambah lagi, Baqala Ibn Abbasin, dan berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kuntu a'lamu idzan sarafu bidzalika idza sami'tuhu. Kita kena faham ya. Sayyidina Abdullah bin Abbas ini radhiyallahu anhu sahabat Nabi, tetapi sahabat Nabi yang ketika Nabi berdakwah, berjuang dan sebagainya masih kanak-kanak. Bila kanak-kanak ni ada masanya dia tak join orang dewasa sembahyang di masjid, budak-budak. Tapi dia tahu kalau orang dewasa dah selesai solat, dia dengar mereka berzikir lepas solat. Maknanya nyaring. Sampai boleh didengar di luar masjid. Dah jelas macam mana kamu boleh bid'ahkan. Bahkan saya pernah membaca fatwa salah seorang ataupun jawapan daripada salah seorang ulama Arab Saudi bila ditanya tentang isu ini. Dia mengatakan siapa yang mendakwa berzikir nyaring itu tidak sunnah, orang itu tidak faham sunnah. Ulama Arab Saudi sendiri yang ada kat Malaysia ni mengaji kat mana kita tak pasti. Ya, kata-kata nak ikut Arab Saudi, tapi Arab Saudi pun tak macam kamu. Zikir nyaring tu sunnah. Lalu dia kata apa? Dia pula perli kita. Dia kata kamu orang ni mengaku je ikut mazhab Syafi'i, tapi kamu tak ikut pun Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tak bagi zikir nyaring. Dia kata gitu. Jadi ini putar belit ataupun salah faham. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala bukan tak bagi zikir nyaring. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sebagai seorang ulama yang hebat cuba memahami apa rahsia di sebalik zikir nyaring. Jadi kata Imam Syafi'i yang pada pandangan dan kajian beliau, zikir nyaring itu hikmahnya adalah untuk mengajar orang yang belum pandai berzikir, bila dia dengar orang lain zikir, dia pandai. Itu hikmah di sebalik zikir nyaring. Siapa kata? Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan sekiranya sudah pandai, maka tidak perlulah lagi zikir nyaring. Sebab objektifnya nak mengajar orang. Bila dah tercapai objektif, dah tak perlu lagi. Tak perlu, bukan haram. Yang mereka bantai kata haram. Imam Syafi'i larang, kata dia. Larang alal aqal makruh. Dan lebih-lebih boleh jadi haram. Sebab itu larangan dalam Islam ni ada dua. Satu larangan tahrim, maknanya haram berdosa. Satu larangan tanzih, maknanya makruh, taklah berdosa tapi eloknya jangan buatlah. Tidak demikian. Imam Syafi'i hanya bercakap tentang hikmah di sebalik zikir nyaring, mengajar orang zikir. Kalau dah pandai tak perlu lagi zikir nyaring. Sekarang ni kita tahu kalau orang pandai tak pandai. Rata-rata imam pun tak tahu yang belakang dia pandai tak pandai. Jadi bila dia zikir nyaring itu bagus. Meraihkan kemungkinan. Takkan kita nak tanya, jemaah semua ada lagi tak yang tak pandai zikir lah? Tak ada lah nak tanya macam tu. Kalau dia tak pandai pun dia segan nak ngaku. Kan? Jadi zikir nyaring. Tapi kan nanti ganggu orang solat. Itu kan pertimbangan lain. Jangan kamu bid'ahkan zikir nyaring itu. Kerana ia sunnah. Ia berlaku zaman Nabi. Adapun kalau sampai mengganggu orang solat, itu kan berdasarkan kepada larangan kita mengganggu orang solat. Maka kalau nyaring itu sampai mengganggu orang solat, maka itu disuruh perlahankan. Bukan sebab zikir nyaring itu bid'ah, tapi sebab tak nak mengganggu orang solat. Bahkan kita lihat apa kata ulama. Lihat dulu di bawah tu ya. Melalui hadis ini, sebahagian salaf berpendapat bahawa sunat mengangkat suara dengan takbir dan zikir selepas salat. Dalam kitab Al-Fatawa Al-Hadisiyah muka surat 168 di kitab kita ni muka surat 168, Fatawa Hadisiyah muka surat 56. Disebutkan, summa in kana hunaka man yata'azza bi jahrihim ka musallin aw naimin nadaba lahumul israr. Kemudian sebab kita dah tahu bahawa menyaringkan suara itu sunat, tapi kalaulah ada di sana orang yang terganggu dengan sebab nyaring tadi, seperti orang itu sedang solat
atau orang tu sedang tidur. Dalam Islam ni bukan saja kita tak nak ganggu orang salat. Orang tidur begitu tak nak ganggu. Dia musafir, penat, datang singgah di masjid kita. Ya. Jadi lepas salat dia nak tidur, tahu-tahu kita zikir bukan menyaring, tak boleh dia nak tidur. Maka ketika itu digalakkan mereka itu memperlahankan. Bukan sebab zikir nyaring bid'ah, tetapi sebab tak mahu ganggu orang solat itu adalah tuntutan agama. Tak mahu ganggu orang yang sedang nak rehat juga adalah tuntutan agama. Maka ketika itu diperlahankan. Waqad warada anna Umar kana yajharu wa Abu Bakrin kana yusiru fasalahu man Nabi SAW. Anda ikut sunnah Nabi, tengok Nabi terbuka. Kamu kenapa rigid? Oh, tak boleh zikir jaring. Nabi SAW saja terbuka. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu zikir jaring. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu zikir perlahan. Nabi tanya, fa ajaba kullun binahwi ma zakartuhu fa aqarrahuma. Jadi masing-masing jawab sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Sayyidina Umar zikir nyaring kerana itulah sunnahnya. Sayyidina Abu Bakar zikir perlahan kerana tak nak ganggu orang sedang solat atau tidur. Dan Nabi SAW mengiktiraf kedua-duanya. Jadi ini sikap kita. Ya, zikir nyaring silakan. Dan kita perhatikan nyaring-nyaringnya zikir orang di Malaysia ni umumnya tidak sampai mengganggu orang solat. Umumnya. Mungkinlah ada satu masjid imam dia semangat sangat, tak perasan dah pakai mikrofon, maka itu ditegurlah imam tu pelan-pelan, ya. Nyaring sangat tu, ya. Susah orang nak baca tengah solat, ya. Perlahan sikit man, sound system kita dah bagus. Lalu imam pula angkat full volume, kesian orang solat. Boleh tegur kan? Jangan dibid'ahkan amalan yang tidak bid'ah. Ditegur orang yang terlebih, ya, nyaringnya itu sehingga mengganggu orang solat. Realiti dalam masyarakat pun banyak lagi orang-orang yang kurang mahir berzikir, maka zikir nyaring ini memahirkan mereka. Mungkin dia tak berapa betul sebutan dia, dengar imam zikir nyaring, oh macam ni rupanya. Pendapat Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, ada 2 minit lagi. Saya dalam musafir telah sembahyang jamak takdim tadi. Saya terus terjemah saja. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala telah reconcile antara hadis-hadis yang ada menunjukkan digalakkan zikir nyaring dan ada hadis-hadis yang menunjukkan digalakkan zikir perlahan, bahawa perlahan itu lebih afdal. Pertama, kalau takut riak. Ada orang dia baru nak berubah, dia cepat riak, dia cepat rasa orang puji dia. Kalau dengan nyaring itu ada bimbang riak, maka perlahan. Atau menyakiti orang solat atau orang tidur. Adapun zikir jahar lebih afdal pada waktu lain. Mana orang tu dah tak ada rasa apa nak riak-riak. Bukannya manusia bagi pahala pun. Aku mati bukannya manusia boleh bagi syurga. Dah tak ada dah kita nak riak-riak dalam hati tu, tak ada. Maka yang afdal adalah zikir nyaring. Kerana apa? Kerana berzikir nyaring itulah yang lebih banyak diamalkan di zaman Nabi SAW. Sebab itulah Sayyidina Abdul Abbas kita, saya dulu masa budak-budak dulu, saya tahu orang dah selesai solat sebab saya dengar mereka itu zikir nyaring. Dan kerana faedah zikir nyaring itu melarat hingga kepada yang mendengar. Kalau kita zikir perlahan, dapat faedah pada yang berzikir. Kalau zikir nyaring, yang berzikir dapat faedah dengan zikir dia, dan yang tak berzikir pun dapat faedah mendengar orang lain berzikir. Dan oleh kerana dia lebih menghimpunkan himmah dia. Bila orang berniaga berkadang macam tu. Satu benda nak capai, dia luahkan. Sebab dia nak dapatkan semangat tadi. Dan boleh mengelakkan mengantuk. Zikir nyaring lebih mengelakkan mengantuk. Kalau zikir perlahan, kadang-kadang tak sampai matlamat lagi, bilangan lagi, sudah mati syahid. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Akhirnya tidur. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nataradu bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma anqulna min dhulil ma'siyati ila izzi ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.